Selamat pagi, salam sejahtera. Ini satu kejutan besar yang kita terima pada pagi ini. Ia melibatkan Khairi Jamaluddin dan pemecatannya dengan UMNO. Adakah Khairi akan terus bersama dengan UMNO atau adakah Khairi akan lompat parti menyertai PAS? Kita tidak boleh gunakan lagi istilah lompat parti karena sebenarnya Khairi Jamaluddin pada saat ini sudah tidak mempunyai parti lagi selepas dipecat oleh UMNO baru-baru ini. Namun demikian, hari ini disahkan PAS mempertimbangkan untuk menawarkan kerusi DUN kepada KJ. Itu kata timbalan Presiden PAS. Menjadi persoalan sekarang ialah adakah Khairi Jamaluddin sedia untuk menyertai PAS? Kerana pada pendapat saya sebagai pemerhati politik, saya rasa kalau Khairi menyertai PAS itu sudah tidak sama dengan aliran ataupun perjuangan beliau. Khairi sebenarnya tidak sesuai bersama dengan PAS kerana perjuangannya tidak sama atau berbeza dengan apa yang diperjuangkan oleh PAS selama ini. Walau bagaimanapun, adakah KJ akan sedia untuk bertanding menggunakan logo PAS? Dan adakah kalau Khairi bersama dengan PAS, beliau masih dapat undi orang-orang UMNO, akar umbi UMNO? PAS mempertimbangkan untuk memberi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang sesuai kepada bekas ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin untuk bertanding pada pilihan raya negeri akan datang. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man bagaimanapun berkata, sehingga kini parti itu belum menerima sebarang permohonan daripada Khairi Jamaluddin. PAS juga tetap terbuka menerima bekas Ketua Pemuda UMNO itu. PAS dan Perikatan Nasional PN turut mengalu-alukan tokoh atau ahli daripada parti lain yang tidak bersetuju dalam mufakat politik parti mereka. Katanya kepada media selepas Majlis Perasmian Bangunan Tahfiz Al-Ikhwan serta pecah tanah fasa 2 di Kota Baru hari ini. Apabila PAS mengatakan begini, mengalu-alukan tokoh atau ahli politik yang tidak bersetuju dengan mufakat dalam parti politik lain, adakah PAS sedia untuk menerima ahli-ahli politik yang lompat parti atau dibuang parti ataupun dibuang oleh parti yang mungkin mempunyai masalah disiplin dan sebagainya? Kalau ini berlaku, adakah mereka akan sesuai pula dengan PAS ataupun mereka juga akan dapat menimbulkan satu keadaan yang membimbangkan dalam parti PAS? Kerana ingat, mereka ini dipecat kerana ada yang bermacam-macam masalah. Ada yang dipecat kerana masalah disiplin, bukan sekadar kerana tidak mempunyai muafakat semata-mata. Khairi yang menjadi calon Barisan Nasional dan bagi Parlimen Sungai Buloh pada pilihan raya umum ke-15 dipecat daripada UMNO baru-baru ini pernah menyatakan minat untuk bertanding di kerusi DUN di Selangor. Ketika ditanya mengenai pembahagian kerusi pada PRN, Tuan Ibrahim memberitahu PAS belum membincangkan perkara itu dan menyerahkan kepada Majlis Setinggi dan Jawatan Kuasa Perunding Parti. Bagaimanapun katanya, PAS sudah melakukan simulasi umum untuk memberi fokus kepada negeri yang boleh dimenangi pada PRN akan datang. Untuk rekod, 6 negeri iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan dijangka mengadakan PRN masing-masing selepas Jun depan. Calon muka baharu kira-kira 40% dan kita minta Muslimah dan pemuda boleh menyenaraikan nama yang sesuai untuk tapisan bagi calon, katanya lapor Sinar. Tuan Ibrahim turut memberitahu PAS menerima purata seramai 5,000 ahli baharu setiap bulan dengan sebahagian besarnya ialah orang muda. Kita ucapkan tahniahlah kalau macam tu. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Nudity Channel. Isu yang paling hangat pada petang ini ialah dalam seminggu atau 2 minggu lagi, Bersatu akan didakwa oleh SPRM. Itu persoalan besar yang akan kita jawab pada petang ini. Sebelum kita teruskan, sila dulu tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dan membantu mengembangkan channel ini. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, isu yang paling hangat pada ketika ini membabitkan derma RM 300 juta yang dikatakan datang daripada golongan kontraktor yang telah mendapat projek semasa pemerintahan Muhyiddin Yassin.
ini telah menimbulkan pelbagai polemik, pelbagai naratif dan pelbagai cerita yang memang menarik perhatian kita semua. Ada yang kata itu hanya satu langkah politik, ada yang kata itu hanya satu langkah fitnah, dan ada yang kata itu semua adalah pembohongan. Namun demikian, bukti demi bukti, sumber demi sumber mula berkata yang seakan-akan perkara itu ada kebenarannya. Menurut Anwar Ibrahim, beliau kata, kalau ianya menjadi begitu amat meluas, mustahil tidak ada kebenarannya. Saudara-saudara, daripada utusan Malaysia, dituduh atau tidak akan ada diketahui dalam 2 minggu lagi. Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendapati terdapat pihak kontraktor yang membayar suapan kepada pihak tertentu dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bagi tujuan mendapatkan projek. Mendedahkan kepada utusan Malaysia, sumber berkata, dapatan itu diperoleh daripada siasatan ke atas beberapa akaun milik Bersatu yang dibekukan hujung Januari lalu. Setakat ini, kertas siasatan yang dibuka hampir selesai dan mungkin seminggu atau 2 minggu akan siap, katanya. Menurutnya, beberapa kertas siasatan dibuka. Ada yang sudah lengkap dan dalam perbincangan dengan Timbalan Pendakwa Raya. Pegawai penyiasat dan Timbalan Pendakwa Raya akan memuktamadkan dan putuskan sama ada terdapat kes atau tiada kes. Jadi, kerja SPRM jalankan siasatan dan difahamkan. Ada beberapa yang dikenal pasti dan bukannya semua daripada jumlah RM300 juta itu. Dana yang diperoleh parti itu digunakan untuk kempen pilihan raya, katanya. Bagaimanapun, sumber itu tidak dapat memberitahu berhubung penglibatan Presiden Parti terbabit serta pembabitan parti lain. Jumlah nama yang terlibat juga akan dimuktamadkan secepat mungkin. Kita akan tahu sama ada terdapat kes untuk dituduh, tiada kes atau akan dikenakan tindakan lain-lain. Yang menjadi isu ketika ini adalah jumlah sebanyak RM300 juta yang masuk ke akaun Bersatu dan itu yang disiasat, kata beliau. Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan SPRM membeku akaun Bersatu untuk disiasat. Mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Saudara-saudara sekalian, nampaknya seperti yang dinyatakan oleh laporan di dalam utusan Malaysia ini, dituduh atau tidak akan diketahui dalam 2 minggu lagi berkaitan dengan derma RM300 juta yang diterima oleh Parti Bersatu yang telah menyebabkan akaun Parti Bersatu dibekukan bagi membantu siasatan berkaitan dengan isu 300 juta derma atau sumbangan daripada kontraktor ini. Bagaimanapun, sumber tidak dapat memberitahu penglibatan Presiden Parti terbabit iaitu Muhyiddin Yassin serta pembabitan parti lain dalam isu sumbangan 300 juta ini. Jumlah nama yang terlibat juga akan dimuktamadkan secepat mungkin. Kita akan tahu sama ada terdapat kes untuk dituduh, tidak ada kes atau dikenakan tindakan lain-lain. Yang menjadi isu ketika ini adalah jumlah sebanyak RM300 juta yang dimasukkan ke akaun Bersatu dan itu sedang disiasat, kata sumber berkaitan. Kita ikuti terus ulasan selepas ini.